Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat 3. Baris yang ke-18 19 daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia, yakni sah dinikahkan ia orang dengan orang Islam, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihannya, dan disembayangkan atasnya mayat apabila mati ia, dan ditanam ia orang itu pada tempat kubur orang Islam, dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya lagi daripada hukum Islam. Baik, kita sambung lagi tentang hakikat iman. Jadi dia kata orang yang beriman ia pada batin, kerana hatinya sudah membenarkan Allah itulah Tuhan yang sebenar, dan hatinya juga membenarkan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bila ada kemarang, maka itu adalah dikira beriman sisi Allah. Kemudian dia pula bersyahadah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, maka jadi pula Islam di sisi manusia. Jadi orang Islam artinya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah pada mulutnya. Orang beriman ialah orang yang mentasdikkan, membenarkan segala makna syahadah. Beriman saja tidak mengucap 2 kalimah syahadah dikira iman di sisi Allah, kafir di sisi manusia. Hak ni ada belaka. Mulut bersyahadah, hati beriman, maka jadilah dia orang Islam lagi mukmin. Islam sebab dia bersyahadah, mengucap, mukmin sebab dia membenarkan dalam hati. Maka termasuk juga orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah tetapi tidak beriman. Dia tak beriman, dia mengucap saja, dia pura-pura, maka dikira orang Islam. Di sisi Allah kafir, pasal Allah tahu barang dalam hati, kita tak tahu, kita kira Islam dan mengucap. Maka orang yang Islam di zahir ni saja tidak beriman, juga diperlakukan seperti mana orang Islam yang lain yang beriman, walaupun dia kafir. Apa dia? Yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah rupa orang Islam, hati kafir, sah nikah dengan orang Islam. Sebab apa sah? Sebab kita tak tahu hak di dalam hati. Sama macam kita ikut Tok Imam tak mandi junub. Tok Imam sah tak? Tak sah, kita sah tak ikut? Sah. Kerana kita ni diberi maaf, tidak diwajibkan untuk mengetahui perkara yang tersembunyi. Hadas tu tersembunyi, tak nampak. Makmum nak tengok dah ni hadas. Ada pun membuka aurat bagi imam, makmum nampak kain carit punyi punggung tu imam, maka ikut juga tak sah. Pasal apa? Pasal kecederaan itu dilihat, boleh dilihat. Ini gitu juga. Bila dia hanya mengucap pada zahir pura-pura Islam, tapi hati kita tak nampak dia kafir pada Allah, tak, kita nak korek kot mana? Sah nikah dengan orang Islam. Ni apa panggil Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Dan sah jadi imam sembahyang, padahal kafir sekalipun, kerana dia sembunyi.
dak ai kafir terang-terang tak sah, pasal kita boleh tengok tok cha jadi tok imam. Dulu ada seorang orientalis Haranji nama dia. Dia ni orang Belanda, orientalis yang belajar Islam, nyamar jadi orang Islam sampai boleh buat haji di Mekah, dapat title haji dan menjadi imam di sebuah masjid di Aceh. Jadi imam semayang jadi, kerana dia tugasnya berdakwah dan buat kajian Islam, padahal kafir. Dia menyamar boleh jadi imam apa. Bacaan sedap, kalau tak sedap orang latih orang lain, dia sedap tu orang lain. Boleh jadi imam. Kita orang Islam asal ni baca apa? Fatihah boleh tahu bukan dah. Boleh jadi imam semayang dengan syarat dia tu orang yang beriman dan orang Islam. Tetapi kalau dia orang Islam saja, dia sembunyikan kekufuran dalam hati, sah juga jadi imam kerana kita tak nampak. Dan dimakan sembelihannya. Maka bila orang Islam boleh makan kalau dia sembelih. Boleh makan ni bila ikut syarat sembelih. Tak ikut syarat tak boleh makan, walau ulama sembelih sekalipun. Faham? Lembu langgar di lori, nak mampu lele belalak mata terbuih muluk-muluk. Bila sembelih tu tak gelepar dah, tak boleh makan walaupun ulama yang sembelih. Kerana hayat sembelih ini mestilah hayat mustaqirah. Maknanya walaupun dia accident kena langgar, jatuh bangunan lembu ni atau jatuh kapal terbang, tapi lembu ni masih dalam hayat mustaqirah. Makna hayat mustaqirah, dia masih lagi kuat. Masih kuat, kita sembelih sah. Hayat mazbuh, hayat yang tak kuat dah, tunggu masa mati, dak sembelih pun mati, sembelih pun mati pada adat. Tak boleh makan. Jadi kita sembelih juga untuk cepatkan mati kerana siang dia kena langgar. Tu boleh. Dan disemayang atasnya apabila mati ia, walau kafir sekalipun, pasal dia sembunyi. Contoh orang munafik. Orang munafik nak jadi orang munafik tidak sah kalau dia orang Yahudi. Nak jadi orang munafik tidak sah kalau dia Tok Cha atau Buddha ataupun Sami atau agama Hindu. Tak boleh. Syarat nak jadi munafik dia kena orang Islam, iaitu Islam pada zahir. Zahirnya nama orang Islam. Tanya orang raya dia raya, tanya orang rebang disebut rebang attack. Tapi hatinya benci kepada Islam. Itulah munafik. Hatinya benci kepada hukum Islam, benci kepada orang yang nak menyampaikan Islam, tak suka pada perkara-perkara Islam. Itulah munafik. Tapi kita tak nampak. Tak nampak, sah kita makan sembelihannya. Kalau dia sebut, maka tak sah. Contoh dia kata kalau kita buat undang-undang hudud, maka kita kembali ke zaman dulu, jadi tak maju, maka tak sah ikut jadi imam, tak boleh nikah dan tak boleh makan sembelihannya. Kerana perkataan dia tadi menjadikan dia murtad. Murtad ni balik menjadi kafir. Atau dia kata undang-undang Quran ni zalim. Atau dia kata undang-undang hak Malaysia ni molek dah daripada undang-undang hudud. Jadi kafir juga serta merta. Bukan tunggu raya dah, hari tula. Tu tak boleh makan sembelihan. Lalu ni ramai orang cakap gitu. Faham? Bila kita kata tak boleh jadi kafir, sebab apa? Agama hak mong. Jawab gitu pula. Jadi tak saya panjang khabar gitu dah lah. Kata gini jadi kafir, dia lawan pula komandan dia. Bukan jadi kudih ke kita. Tolong royak. Mu Tuhan nak jadi, nak kata orang kafir-kafir, mu Tuhan. Faham? Jadi lepas belaka lah orang yang kena takak tu, penjenayah tu. Faham? Kita tu hang nak kata dia buat jenayah tu, nak hukum dia. Lepas belaka lah lajir tu boleh 4,000 orang. Faham? Bagian undang-undang hak Islam dia pandai jawab. Bagian undang-undang hak kafir mana boleh ada. Bila nak laksana undang-undang hudud, nak laksana undang kisah undang Quran,
Dia kata Islam mementingkan apa benda ni, memaaf sesama kita. Kalau kita dok buat ini undang-undang jadi keras sangat, kan kita ni patut banyak memberi maaf lah. Jangan dok tekan sangat undang hudud ni. Hudud ni bukan tak ada, tapi yang penting kita sikap kasih sayang. Walaupun mereka melakukan jenayah, kita kasih sayang dulu, hudud tu kediang. Bodoh. Yang mahkamah hari-hari duk jatuh hukum mahkamah sibir 14 tahun J, 18 tahun J, 13 kotang, 10 tahun J, itu apa dak kesiang? Lepaslah. Kasih sayang sesama makhluk. Hala ke undang-undang manusia jalan. Betul tak? Ni munafik ni. Hala ke undang-undang Islam tak patut. Kerana keras. Kita kena belembut. Kepala otak tu. Orang bodoh boleh lah nak lebong. Dah kalau dia munafik tu kita nampak boleh tak mayang? Tak boleh. Hak kata boleh mayang ni munafik tu tak nampak. Contohnya dia macam orang biasa, pergi sejid, mayang raya, puasa Ramadan, masuk gerbang, bayar zakat, tapi hatinya tak suka kepada Islam. Benci kepada hukum Islam. Tak nampak? Tak apa. Dah kalau nampak, maka tak bolehlah semayang. Lagi. Atau kubur pun tak boleh kalau nampak. Nampak? Allah kata guna, jangan kamu semayangkan atas orang yang munafik tu kalau mati selama-lamanya. Terima. Wala tusallu alaihim mata abada wala takum ala qabri. Jangan kamu sembahyangkan mayat, jangan kamu sembahyangkan atas jenazah orang munafik itu yang mati. Padahal munafik ni tersembunyi. Guna pula ayat ni. Kan munafik kan tak nampak. Maksud ayat ini kalau hak terang, hak dia buka dah, hak rahsia munafik dia tu ditunjuk dah kamu, faham ke? Kalau hak sembunyi tak boleh, pakai kita sangka baik. Tu asal dia husnuzon ni, hak terang macam cakap tadi ya. Ikut Nabi jadi bodoh habis kita. Teranglah tu. Lama ni duk uci lati je, dia buat cakap. Lama ni buat cakap set-set dia. Kalau set kita mari buat senyap, kalau datang lain. Dia ni berani dah. Waktu baik dah. Kalau pak buat undang-undang potong tangan, habis aku dum belaka orang Islam. Ayat itu menghina hukum Allah. Maka terang dah hak munafik tersembunyi, jadi terang. Hak ni wala tusalli alaihim mata abada. Jangan sekali-kali kamu semayangkan atas mayat orang munafik itu yang mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri, jangan hantar dia ke kubur. Nampak lagi? Walaupun nama dia Abdullah bin Abdul Rahman. Pakai nama comel. Dan ditanamlah ia orang Islam pada tempat kubur orang Islam. Tanam orang Islam di kubur orang Islam ni wajib. Kalau kita tanam jarak, dosa kita. Mayat tak ada terlibat apa-apa. Mudah tanam pun mayat masuk, kalau syurga ahli syurga sudah. Kalau mayat tu ahli neraka mu tanam biar Kaabah pun masuk neraka. Jadi fardu kifayah ni tak kena atas mayat. Fardu kifayah ni kena atas orang yang hidup. Wajib tanam tu kena atas orang hidup. Jadi kita tak tanam dia pakai cicang-cicang dia makan ikan ruang. Nampak? Mu yang berdosa. Mayat tak berdosa dah. Maka menanam mayat pada kuburan orang Islam itu wajib. Dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam. Bila Islam sama Islam, maka saling mewarisi. Maksudnya makan saka. Batulah orang yang kafir tak makan saka. Dia masuk Islam, pok dia kafir lagi, pok dia mati, maka dia tak makan saka pok dia. Atau pok dia hidup, yang masuk Islam anak tu mati, maka pok tak dapat makan saka anak. Tu undang-undang Islam. Banyak undang-undang Islam yang sudah tak dipakai di negara kita. Banyak dah. Tugas kita berjihad
supaya kembalikan semula hukum-hukum tadi untuk dilaksanakan, bukan sekadar lebar gitu je. Sekurang-kurangnya hati kita benci melihat hukum-hukum Islam tidak dilaksanakan di Malaysia. Faham lagi? Kalau tak ada rasa benci itu, tak ada iman. Ni undang-undang Islam kalau dia salah dah sabit mahkamah syariah, dia buat naik mahkamah sibir pula, kalah pula undang-undang Islam. Betul tak? Jadi Islam adalah rendah di negara kita. Ada kata negara kita ni negara Islam dah? Tak. Negara kita negara umat Islam, bukan negara Islam. Bank Islam tak sama dengan bank yang ramai pekerja Islam. Bank yang ramai pekerja Islam tapi bukan bank Islam, bank konvensional, ada tak? Bank itu bank Islam ke tak? Tak. Ramai pekerja Islam ke kafir? Adakah dipanggil bank Islam? Tak. Begitu negara kita, bila majoriti umat adalah umat Islam, dipanggil negara umat Islam. Dan bila nak panggil bank Islam, bila muamalatnya, cara pinjamannya mengikut peraturan Islam, dipanggil bank Islam walaupun pekerjanya kafir. Faham lagi? Ke tak faham? Maka kita negara yang mempraktikkan Islam tak di dalam hukum-hukum kanun jenayah? Tak. Maka tidak dikatakan negara Islam, negara sekular. Dan sekular ajaran mana? Ajaran Yahudi. Dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam pun terlaksanalah. Sebab peraturan hidup kita ni, munakahat, di antaranya ibadat, di antaranya muamalat dan jinayat. 4 robok ini kadang-kadang sesama Islam, kadang-kadang sesama kafir. Di Islam ni 4 juzuk. Satu juzuk tu suku 25%. Sukunya 1/4-nya ibadat, 1/4 lagi muamalat, 1/4 lagi munakahat, 1/4 lagi perundangan ataupun kanun jenayah. Faham? Jadi cukup sempurna. Islam syumul. Kadang-kadang bab ibadah, ada ibadah yang tak boleh dengan orang kafir. Contoh benda bab tu bab ibadah, tapi kalau orang kafir tak boleh. Semayang tak boleh, tok imam kafir tak boleh. Ada legak bab ibadah, masuklah orang buat ibadah, tapi kalau orang kafir buat boleh, cikgu? Kan ibadah tu muamalat. Sembelih hak boleh orang kafir. Beli sembelih mu boleh makan? Orang kafir sembelih ayam mu boleh makan? Orang kafir itu siapa? Cina boleh, kita boleh makan? Boleh? Orang kafir Cina boleh, kita boleh makan? Mu ngaji luar ni tak boleh. Salah tu. Yang boleh makan kita orang kafir sembelih ni apa benda ni, ahli kitab min bani Israel. Faham lagi? Ahli kitab min bani Israel, yang asal keturunan dia itu beriman dengan kitab Nabi Musa, dengan kitab Injil Nabi Isa. Faham lagi? Di antara bab ibadah yang orang kafir buat boleh, itu bab taharah, iaitu seperti samak kulit bakar. Dia samak, kafir yang samak jadi bersih, kita pakai sah buat mayang. Contoh, ada ibadah yang orang kafir buat tak sah. Ibadah yang berhajat kepada niat orang kafir buat tak sah. Dia beli baju kulit, beg kulit made in Spain, Spanyol dia paling banyak sekali buat kulit. Ya, orang Spanyol ni orang Kristian, dia samak bersih jadi beg kulit, jadi pinggang kulit, kita beli tak pakai buat mayang, dak ajik cabut, sah dah. Itu contoh. Sebab samak masuk dalam bab taharah. Orang kafir buka kedai dobi, kain kita kotor atau kedai dobi dia basuh. Dia basuh dia bilah apa semua sah. Kerana basuh pakaian membersihkan najis,
tak syarat orang tu Islam. Mandi mayat, orang kafir tu kan mandi mayat, sah. Sah orang kafir yang mandikan. Digi cari orang tukang mandi mayat, lambat angkat dah balik, apek kedai basikal mari tengok tak ada orang mandi, dia tolong mandi. Sah. Tapi pelik bunyi, tapi hukumnya sah. Sebab tak berhajat kepada niat. Tai ayam mari berok atas lambu sejik tu, orang Hindu mari basuh bersih, sah kita pijak bersih tu. Itu contoh ibadah yang orang kafir boleh, ada yang orang kafir tak boleh. Faham? Dalam muamalat pula, orang ada yang dengan orang kafir boleh, ada dengan orang kafir tak boleh. Apa yang dengan orang kafir boleh, cikgu? Jual beli. Jual beli, kita pergi beli gula orang kafir, tak kedai orang kafir, sah jual beli. Orang kafir beli kambing kita, sah jual. Nampak? Dalam bab munakahat, apa benda yang ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah, yang tidak sah dengan kafir, nikah kahwin, menjadi wali, menjadi saksi, menjadi juru nikah. Dalam bab perkara sunat, sah orang kafir. Orang kafir yang buat, yang tukar masuk kenduri, sah. Suruh orang kafir tu buat cendol nak buat makan kenduri nikah, sah, tak ada masalah. Ada benda boleh, ada tak boleh. Dan barang sebagainya. Dan barang siapa ada dalam hatinya tasdik, tiada di lidahnya ikrar, bukan kerana keluar yang menegahkan dia, dan bukan kerana benda ni enggan dan bantahan. Dia kata, dan barang siapa ada dalam hatinya tasdik, maknanya membenarkan, hatinya beriman, dan tiada pada lidahnya ikrar, dan bukan kerana keluar yang menegahkan, keluar apa dia, dan bukan kerana enggan dan bantahan, maka orang itu mukmin pada batin jua, kerana ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir, kerana ketiadaan alamat iaitu ikrar, maka tiada diperlakukan atas orang segala hukum Islam yang telah tersebut itu, tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi syurga jua. Bukan keluar itu. La'ala sawak kelu artul salah terlebih cetak. Kalau kelu tu sama dalam kitab Arab. Dia kata ada seorang ini, dia ni beriman di dalam hati, cuma tidak lapah di lidah. Tak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah apa dia beriman? Pasal kawan hak Islam dia duduk ajar, dia duduk khabar semua, akhir-akhir dia percaya. Atau orang kafir ni duduk dekat kampung orang Islam, dengar semua orang ngajar kut sejik. Selama ni dia duduk kata tak bekong dia Tuhan, janggut panjang. Lah dia akhirnya mari dia duduk dengar semua orang ngajar, dia percaya dah lah, kalau gitu Allah tu Tuhan yang betul dah lah. Tak bekong aku ni bukan Tuhan rupanya. Tu dia membenarkan Tuhan Allah. Kalau gitu Nabi Muhammad ni betul dah lah, Nabi hak Tuhan latih dah lah. Orang Cina contoh dalam hati tapi tak mengucap, bukan kerana kelu, bukan kerana dia tak mengucap tu kerana kelu, kerana bisu. Kalau kerana bisu bab lain tak tu. Dan bukan kerana enggan dan bantahan, bukan kerana orang suruh mengucap dia tak boh. Kalau dia beriman dalam hati, lepas tu suruh mengucap dia tak boh, kira kafir. Hak ni contoh sebab-sebab lain. Contohnya dia nak mengucap dak anda, tapi dia percaya dah orang duduk ngajar beramah dia tu, sejik tu masuk pegang dah Allah lah Tuhan yang sebenar.
tok pekor dia kalau gitu tawak lah, batu saja. Dia berimang dah tu. Ada tak imam? Imam tak? Maka tak tahu lagi nak mengucap ke mana. Maka orang ini tidak mengucap, tidak kita lakukan, tidak kita layan sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab kita tak nampak, tak dengar dia mengucap. Tapi sisi Allah dia mukmin, beriman. Akhirat mati masuk syurga. Faham lagi? Dia pergi tanya orang lah kampung tu, dia nak masuk Islam tu, nak ngucap lagu mana ngucap. Jadi tanya budak-budak ngisap. Budak ngisap kata, gua tak ada tahu lah, gua pun tak ada ngucap lama dah. Faham? Gini lah, lu pergi jabat agama. Dia pergi jabat agama tu. Faham? Petang Rabu pergi, siapa dinum pukul 4:30, jabat agama kata tutup tak boleh mari esok maka sepakat ulama Ahlussunnah kata orang jabat tu berdosa besar. Bab orang nak masuk Islam disuruh mari esok. Faham? Siapa saja yang mari kat kita suruh ajar mengucap, wajib kena ajar serta merta. Kalau kita tangguh, dosa. Kita kata mari karang pasal, dosa besar. Faham tak? Kita kata pergi esok lah atau pergi jumpa orang lain lah, berdosa besar. Jangan main-main, kena ajar selalu. Faham? 4:30 dia tak boleh lah tutup. 4:30 tak boleh dah, dah boleh lebih, tak boleh lebih kerja. Sembang lebih tak apa, kedai kopi. Faham tak? Tubik ke 10 ke 12 masuk jabat tak apa tu, kerja lebih tak boleh. Bina umir tu. Kawan esok 5 hari awal, esok mari pukul 3 mari dah. Faham tak? Mari pukul 3 nita jalan, langgar di kereta, mati situ le. Faham tak? Nak mengucap. Maka tanangnya tanang jerak. Kalau dia Cina, kerana apa dakwah atas kubur Islam, mana orang nampak dia mengucap. Faham? Akhirat masuk syurga. Hidup macam orang kafir, dengan tattoo dengan apa, masuk syurga. Pakai piyah, pakai serban jubah, masuk neraka. Apa? Pasal munafik. Kan jubah anti Islam. Nampak? Gi haji tak suka ke hukum hudud. Astagfirullahalazim. Mana boleh tak suka itu? Kita tu panduk rumah Allah. Ni kita napah pinjam udara hak Allah ke hak Najib? Allah beri pinjam napah oksigen. Kalau dia buh karbon monoksida masuk ke hidung, balik awal. Kita tidak boleh, bukan kerana bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia hak bila bodoh? Tahun 1957. Faham lagi? Dia tulis tahun 1955. Kemudian digazetkan tahun 1957. Perlembagaan Lockrett, hak ciptaan Yahudi keturunan British. Hak ada sekarang ni. Mu sayang hak tu tak ambuh ke hudud, sayang perlembagaan Lockrett, orang Yahudi keturunan British. Lepas tu mu nak masuk syurga, layak tak? Tak. Ni bukan cerita politik. Ni hukum hakam. Politik lain tu. Mana? Dan jika dia mati adalah ia dalam akhirat daripada isi syurga juga. Dah untung dia, dah damai dah apa masuk syurga. Tak usah cakap untung tak untung. Orang yang lebih Islam lebih untung. Batu orang yang lama Islamnya lebih untung. Sebab kita dapat semayang lebih banyak, dia tak ada mayang ni. Maka orang yang sudah beribadat lebih mulia tempatnya di akhirat nanti daripada orang yang baru masuk Islam meninggal dunia. Jadi tak ada untung sebenarnya, kita yang lebih beruntung. Dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka, tak kekal dalam neraka kerana ada imam. Dia nak ngucap tak pandai, nak pergi ngucap meninggal dunia, maka dikira imam itu membatalkan segala kejahatan dia di masa lalu. Walaupun mayat ada tattoo ada apa, ni hak kafir. Bayangkanlah orang Islam. Orang Islam hak lama dah semayang tunggang-tunggik, ada buat maksiat, ada buat salah, kita duk hina ke dia.
Faham? Padahal dia orang Islam dah. Nak? Belah orang kafir hak semua berala berpuluh-puluh tahun pun nak masuk Islam sesaat dak dan mayang Tuhan bolang syurga. Nak, maha kasih sayangnya Allah. Apatah lagi Allah dengan orang Islam yang melakukan dosa, lebih lagi kasih sayang. Allah sayang bukan kerana dia buat dosa, kerana dia telah dulu lama lagi telah berislam kepada Allah. Nak, kita lah lambat orang awak salah bagi nak ngutuk. Nah, ini Melayu Bani Israel. Bani Israel Melayu, dia Yahudi perangai ni dia berakhir ngata kat orang. Tu perangai Yahudi. Melayu gitu kok. Betul tak? Melayu gitu kok. Anak beranak Yahudi. Barang ngata kat orang. Tengok orang nak bekerja, nak ketuk. Tak ke mana dia nak niaga benda dia apa? Nak berniaga tak? Orang kata katuk kata alhamdulillah. Nak bagus orang Islam niaga tak? Tengok orang nak niaga, tengok muka kedai, pandang tak jahat mulut. Orang tu ada pitih, lepas tu tak beli kenderaan, beli motor, bahasa kata ku. Pitih jota-jota, ada pula pakai motor, beli lah lori. Jadi sibuk dia dah pula. Betul tak? Ni perangai jahat. Ramai lagu ni Yahudi Melaya lagi. Cuma baca Quran cerita orang Yahudi, dia banyak tak ngutuk orang. Perangai Yahudi tu. Tengok orang dak nikah, dia kata mamba. Dia kata mati hucuk kata. Faham tak? Bersakut hidungmu dak nikah. Kalau nikah awal dia kata gatal. Awal muda nikah bahasa galak. Kalau puan tu lelaki muda dia kata sihir. Tak tak? Kalau bini tu muda pula lelaki tua kata nak akan saka. Kalau nikah sama muda, tak nikah gitu. Malaknya lelaki tua 3 tahun daripada hak puang. Ni ada pula puang 22, lelaki 22. Patut best kan umur lelaki. Tak kena juga. Kalau kena dah sama-sama 22, lelaki 25, puang 21, molek dah kandak dia. Dia kata pula kau lelaki, tangnya lelaki. Faham? Macam belakang kau tengok. Betul tak? Alah, jahat patut simbah hancur tau muka. Serba tak kena balik ni. Apa tak kena? Comel dah lelaki putih hidung macam puang dia tu gemuknya macam badak air. Puang dah apa benda jahat berangan. Nak kecamik belaka. Nikah ramai dia kata tak cukup bini. Dah. Tak adil tengok, tak adil. Apa ikan bohong adil. Jahat Melayu ni. Kata tak nikah boleh anak derah, dia kata derah hangat. Tak boleh anak, dia kata tak ada zuriat. Faham? Jahat mulut jahat. Bagian molek ada. Bagian ngutuk ada kena ke dia. Ngamuk lu, nak ajak gacoh lu. Kira patah ke sini. Ada kalau orang kata ke dia. Jahat Allahu Rabbi. Dan lepaslah ia daripada segala api neraka, kerana adalah baginya iman di dalam hati. Kerana ada dah iman itu dah ngucap bila? Ngucap ni terjemah je bagi iman. Faham? Sebab itulah orang yang nak mati, Nabi kata man kana akhir kalamihi fi dunya, man kana akhir kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala jannah atau kama qala. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya dalam dunia itu la ilaha illallah, maka masuk syurga. Ulama-ulama yang syarah hadis kata la ilaha illallah itu sama ada pada mulut atau pada hati. Ada orang yang mengucap pada mulut. Dia nak mati asyhadu an la ilaha illallah, boleh mengucap. Ada orang tak boleh pada mulutnya, kerana mulutnya rosak, accident, faham tak? Langgar dengan motor. Dalam mulut ni masuk sekeping poket ada Z. Faham tak? Nyawa ikan, mana boleh cakap? Dalam hatinya ingat la ilaha illallah. Sama tak? Faham lagi? Pemberian Allah ni berbeza-beza. Hak boleh mengucap sama tu drama swasta. Tu mengucap sama, asal accident mengucap. Tu drama. Pengarah kata
action, asyhadu an la ilaha illallah, kat bagi faham tak? Itu drama. Dan barang siapa tidak ada dalam hatinya tasdik, tak ada membenarkan, tetapi ada pada lidahnya ikrar, dia ada mengucap cara lain, pakai piyah, mayang jemaah, puasa, seperti kelakuan orang munafik, maka orang itu tiada mukmin pada batin, kerana ketiadaan tasdik, dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka, kekal di dalam neraka kerana kufurnya, tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir kerana ada ia ikrar, maka diperlakukanlah atasnya orang itu dalam dunia segala hukum Islam yang tersalah tersebut itu. Jadi macam kita royak tadi ya, dia hanya kafir tak benci, dia benci Islam tu dia tak cakap, dia susuk dalam hati. Hak dia cakap dia macam orang ramai lah, nak berlakon sebagai orang Islam, IC pun Islam, nama pun Islam, tapi hatinya kalau benda kait dengan Islam dia benci. Maka orang ini munafik namanya. Dan pada zahir kalau kita tak dengar dia kata buah modal munafik dia tu tidak timbul, tidak nampak, maka kita layan bagai orang Islam lah. Sah kita nikah dengan dia, boleh jadi imam semayang, dia sembelih boleh makan, kalau mati tanam kubur Islam. Sebab kita tak nampak munafik dalam hati. Kalau nampak tak boleh. Tuhan kata tadilah, wala tusalli alaihim mata abada, jangan sekali-kali kamu semayangkan mayat mereka itu. Yang ini munafik. Munafik mana? Munafik yang kamu sudah nampak nifaknya itu. Yang mu tak nampak tak boleh layang bagi orang Islam. Dan jangan kamu pergi hantar atau ziarah kubur-kubur mereka itu. Antara yang boleh kita nampak lagu mana? Quran ajar kita. Kalau nak kenal orang munafik, banyak sebab, banyak cara. Antaranya kita ajak dia supaya melaksanakan hukum Islam dalam negara. Cara dia. Nampak? Kalau lepas kita ajak balik kepada Quran dan hadis, dia buat alasan begitu begini, halangan begitu begini, sahih munafik. Sahih. Nak cara dia. Nak. Mati gitu lah. Dah sahih dah. Tak boleh. Tak boleh. Pasal sahih. Hak kita boleh mayang, tak nampak. Sembunyi dalam hati. Allah saja tahu. Kita tak nampak. Kalau nampak, kalau zahir dah, kalau waktu baik dah, tak boleh. Macam tu imam tak ketuk. Boleh tak kita ikut? Tak nampak. Kalau dia ketuk slow, tak dengar. Tu imam ketuk slow, imam yang slow. Aduh itu baik. Mendengar? Tak. Maka kita ni amparakah tak? Tak. Sah tak mamu ikut? Sah. Dikira imam sah bagi kita. Tapi kalau jenis macam imam ketuk kuat, tu baik. Faham tak? Kita apa ketuk, ikut lagi. Boleh tak? Tak boleh tak? Itu munafik yang menyembunyikan. Atau dia bunyi tapi tak di depan kita, dengan grup dia saja. Depan orang lain dia cakap macam orang Islam biasa. Tak nampak. Maka dia antara cara nak kenal dia itu munafik, kita ajak dia balik pada hukum Islam. Nah, kita kata keadaan kita sekarang ini tidak menggunakan undang-undang Islam dalam Malaysia. Kita balik untuk gunakan undang-undang Islam lah, Quran dan hadis. Faham tak ke? Maka dia akan jawab tak boleh begini, halangan. Nampak? Sah munafik. Kalau orang Islam, apa halangan pun dia akan cakap supaya halangan itu berkurangan. Faham tak ke? Dalilnya Allah kata dalam Quran, wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Jelas itu. Jikalau kamu tanya mereka itu, orang-orang munafik tu yang menyembunyikan nifak tu, mu tanya gini, marilah kita balik menggunakan undang-undang Quran dan hadis dalam negara kita. Faham tak ke? Mereka akan, kamu akan dapat lihat, mereka akan beri bagai-bagai halangan dan alasan untuk tidak melaksanakannya. Jelas tak situ? Ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Wa ai masdar pula belakang. Maka bila mu tanya gitu,
maka mereka akan menunjukkan mereka memang munafik, iaitu mereka akan jawab, tak boleh bitu begini, tak boleh bercanggah dengan perlembagaan masyarakat majmuk, orang kafir kita kena ra'i juga. Tu sahih munafik, walaupun serbang besar kubah masjid. Faham lagi? Kerana orang Islam dia akan berusaha apa cara pun untuk laksanakan apa yang masih belum terlaksana. Penceramah, orang agama, ustaz, Tok Khodi ke apa, dia ada dua jenis. Yang pertama, dia akan ceramah supaya orang akan lebih mudah atau lebih cepat balik pada undang-undang Islam. Satu lagi golongan, supaya orang dengar ceramah dia, orang pun tidak akan melaksanakan undang-undang Islam. Tu saja boleh kena. Dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kafir, melainkan apabila diketahui akan dia batin, akan orang itu dengan alamat yang menunjukkan atasnya atam munafik, yang disebut ikrarnya, yang atasnya disebut ikrarnya seperti sujud bagi berhala. Itu lain. Kalau sujud bagi berhala maka jadi kafir, walaupun sujud itu sujud dalam lakonan filem, jadi kafir kau. Kita tengok dia tu sembah Tok Pekong, kafir. Nak kata kafir kena ada dalil tu. Nak kata orang Islam jadi kafir atau orang kafir tu memang kafir, kena ada dalil. Di antaranya sujud bagi berhala atau umpama berhala. Sama ada sujud berhala itu sujud sungguh ataupun lakonan drama filem saja. Dia orang Islam, dikenaki oleh penerbit atau pengarah filem, jadi orang kafir dia berlakon dan sembah Tok Pekong. Masih disembah tu jadi kafir. Kerana 5 perkara, gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Pertama nikah, kedua cerai, ketiga rojak, keempat merdeka hamba, kelima kalimah kufur. Walau nikah sungguh, nikah sungguh, jadi sah nikah. Nikah wak lala cukup ada saksi wali, sah nikah. Seperti nikah dalam drama. Cerai sungguh, jatuh talak. Cerai wak lala, jatuh gak talak. Faham ni binimu lama tidak dengan binimu sama nampak duk jalan. Faham ni? Cerai lama dah bini aku satu talak itu aku cerai. Padahal dia nak buat kejut kawan dia, tak cerai apa buat lala. Jatuh talak. Hukumnya jatuh. Faham lagi? Rojak gitu juga. Lepas cerai dia tak mau rojak dah. Bini dia tu lah macam orang gila, ayang gila ngerang duk kejar ke dia. Dia masuklah kedai kopi, nusuk bawah meja. Dia pergi mana ngaikan atas batu borok, dia nyusuk biar patah. Duk ikut kelaki tak mau. Dia masuk kedai rucik, bini duduk celah tongkeh. Naknya suruh rojak mula. Jadi laki ni serabu, laki kata pergi balik-balik aku rojak kamu semula. Tak? Nak suruh balik. Pasal serabu sangat. Jawabnya sah rojak. Yang keempat, merdeka hamba. Gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Kita merdeka sungguh hamba tu, jadi sah merdeka. Atau gurau. Hamba mu hak mana? Mata belalak tu mana lama dak lapak? Aku merdeka lama dah tu. Padahal awak lalak merdeka. Dia tiga kalimah kafir. Atau perbuatan kufur, jadi kafir walaupun wak lalak. Wak lalak je jadi padri dalam filem tu, jadi padri sungguh. Nauzubillah. Dan membuang mushaf kepada tempat najis, tohuk Quran di tempat najis, jadi kafir. Nauzubillah. Wallahu a'lam.